Sekejap panaskan enjin lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Sihat ya? Okey, hari ini kita bersambung dengan topik sebelumnya iaitu kita dah masuk topik 3.4. Okey, iaitu amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Alright. Kita masih lagi dalam bab 3 lah. Okey, so mari kita lihat apakah amalan demokrasi. Iaitu kita akan lihat dari segi ciri-ciri demokrasinya lah. Kalau dari segi amalan demokrasi, awak mesti ingat tiga orang kata ciri-ciri ini. Okey, amalan demokrasi, tiga ciri-ciri inilah. Okey, yang pertama dalam amalan demokrasi maupun ciri-ciri demokrasi samalah kita sebut perkara yang sama. Dalam amalan demokrasi tidak lari daripada amalan pilihan raya. Alright, dalam amalan demokrasi maupun ciri-ciri demokrasi tidak lari daripada amalan pilihan raya. Boleh tak awak sebut negara demokrasi yang tidak menjalankan pilihan raya? Ada tak? Saya rasa memang tak ada lah. Okey, mana-mana negara demokrasi dalam amalan negaranya mesti mengamalkan pilihan raya. Alright, selection kan? Mesti kena buat. Okey. Kalau tak ada pilihan raya, negara tersebut tidak layak disebut negara yang mengamalkan demokrasi. Okey, contohnya Malaysia lah. Malaysia sememangnya ada amalan pilihan raya. Sama ada pilihan raya umum maupun pilihan raya kecil. Barulah negara kita ini layak disebut negara demokrasi. Okey, yang mengamalkan demokrasi. Yang merupakan demokrasi pilihan raya lah, demokrasi berparlimen. Okey, negara kita lebih spesifiknya disebut negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen serta raja berperlembagaan. Okey, yang kedua, poin yang kedua, amalan demokrasi tidak lari daripada jaminan kebebasan asasi. Okey, mana-mana negara demokrasi mesti mementingkan jaminan kebebasan asasi. Okey, hak asasi manusia ni perlu diberi keutamaan. Rakyat mesti ada kebebasan asasi. Alright. Yang ketiga, ciri-ciri demokrasi yang ketiga ialah ataupun amalan demokrasi mesti ada pembahagian ataupun pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Okey, pembahagian kuasa yang dimaksudkan untuk amalan demokrasi ini ialah pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan juga
Okay. Hello, kelas. Semua ada dengan saya? Ada. Ada Alright. cikgu. Okay, Ada, korang tahu tak apa syarat daftar pemilih ni yang antara yang terutama? Apa cikgu? Tak tahu langsung. Apa cikgu? Syarat Ulang balik. nak menjadi daftar pemilih. Syarat nak menjadi daftar pemilih tu apa dia? 21 tahun ke atas. Tak apa-apa, dengar lah siapa yang cakap tadi. Syarat untuk mengundi Ya. Warga 21 negara tahun ke Malaysia. atas. Ya, warga negara Malaysia. Okey, lagi satu. 21 tahun ke atas. Ya, 21 tahun ke atas. So itu antara syarat-syarat layak mengundi, antaranya warga negara Malaysia dan berumur 21 tahun dan ke atas. Okey? Jangan pula nanti tiba-tiba dah masa pilihan raya walaupun umur awak dah lebih 21 tahun tapi awak tak pernah pun daftar sebagai pemilih, nanti awak tak dibenarkan mengundi. Nama awak tak ada dalam orang kata buku pendaftaran diorang. Kerani-kerani SPR tu akan cek masa korang datang tu kan, beratur tu kan, dia akan cek minta IC korang, dia tengok IC korang tak ada dalam buku diorang. So korang tak dibenarkan mengundi lah, walaupun korang kata kat depan-depan kerani tu saya layak mengundi, saya warga negara Malaysia, saya umur 21 tahun ke atas, kenapa saya tak layak mengundi? Tapi awak tak tahu, rupanya awak kena daftar dulu. Daftar dulu. Okey, yang ketiga, dalam amalan pilihan raya, ciri-cirinya ialah pilihan raya tersebut mestilah dijalankan secara telus dan sistematik. Perlu melalui prosedur yang telus dan sistematik. Okey, maksudnya ayat lengkapnya, amalan pilihan raya mesti melalui, kalau ayat lengkap lah amalan pilihan raya mestilah melalui prosedur yang telus dan sistematik. Apa maksudnya? Iaitu undian dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telus dan sistematik. Just ulang saja, repeat saja. Okey? Dan seterusnya ialah sifat pilihan raya itu adalah undi ialah rahsia. Okey, undi ialah rahsia yang merupakan bukti keabsahan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Maksudnya absah ni sah lah. Okey, bukti sahnya kerajaan tersebut yang dipilih oleh rakyat. Okey. Undi tu rahsia jangan masa contoh awak masuk mengundi nanti, awak pangkah kat kertas undi tu, nanti awak tunjukkan kat depan dia orang. Kerani, aku undi ni tau. Awak janganlah nak tayang-tayang pula. Kan nanti berlaku huru hara pula kan. Lepas tu nanti pengundi-pengundi yang beratur kat luar tu tak puas hati dengan awak. Awak saja je nak bakar-bakar keadaan tu kan. Undi tu perlu dibuat secara orang kata telus lah. Telus, sistematik dan rahsia. Okey. Next. Okey. Amalan demokrasi yang kedua. Okey, amalan demokrasi yang kedua berkaitan dengan kebebasan asasi. Okey. Kat sini ada 4. Okey, ada 4. Sekejap awak baca dululah. Cikgu, Ah, cikgu share screen ke? ya, tak keluar Oh, ya ke? Terpadam ke? Sekejap. Yang tadi ada tak? Yang tadi ada, sekarang tak ada. Oh, hilang pula tiba-tiba. Okey. Okey, keluar.
Okey. Ada. Okey. Okey, berkenaan dengan amalan demokrasi yang kedua ialah berkenaan dengan kebebasan asasi. Mana-mana negara demokrasi mesti mementingkan kebebasan asasi setiap warga negara dia. Itu yang awak kena tahu. Dia berbeza dengan negara-negara yang tak mengamalkan demokrasi. Contohnya macam Korea Utara. Okey, Korea Utara tidak mengamalkan demokrasi. Alright, sebab dia tak ada pilihan raya. Dan dia tak ada kebebasan asasi sebab kebanyakannya semuanya ditentukan oleh pemerintah dia. Okey, untuk dan ataupun kerajaannya lah, pemimpin dia. Okey, contoh kebebasan asasi yang dimiliki oleh warga negara Malaysia, ini yang disebut kebebasan asasi yang dimiliki warga Malaysia. Kebebasan asasi dalam perlembagaan persekutuan kita tidaklah bersifat mutlak. Ni awak kena tahu walaupun disebut dalam amalan demokrasi mesti ada kebebasan asasi, tetapi dalam perlembagaan persekutuan negara kita ianya tidak bersifat mutlak. Boleh faham tak maksud tidak bersifat mutlak? Faham. So maksud faham. Okey. Kalau faham nak terangkan ke macam mana? Korang nak terangkan ke apa? Cikgu akan. Ya, cikgu pula terangkan. Okey, tak apa. Okey, so maksudnya kat sini, maksudnya perlembagaan persekutuan tidak bersifat mutlak tu maksudnya rakyat ni ada kebebasan tetapi ada had. Ada had juga. Ada beberapa perkara yang tidak boleh bebas sebebas-bebasnya. Maksudnya macam itulah. Maksudnya ada sekatan. Itulah maksudnya tidak bersifat mutlak. Berbeza kalau contoh disebut perlembagaan persekutuan memberikan kebebasan asasi kepada warga negara Malaysia yang bersifat mutlak. Okey, kalau sebut macam tu, bersifat mutlak, maksudnya awak boleh melakukan secara sesuka hati awak. Contoh, awak pergi bunuh manusia. Lepas tu tiba-tiba polis tangkap awak. Polis tangkap awak, masuk dalam mahkamah, bicarakan. Lepas tu awak cakap dengan hakim mahkamah, ini adalah kebebasan asasi. Saya membunuh manusia merupakan hobi saya. Kenapa kamu nak judge saya salah? Boleh faham tak? Itu maksud kebebasan asasi menurut pembunuh tersebut. Sebab dia kata kebebasan asasi tu apa yang manusia mahukan, apa yang manusia suka buat. Kalau dia kata hobi dia bunuh orang, awak tak boleh claim dia orang yang jahat, orang yang melakukan kesalahan sebab dah disebut kebebasan asasi. Awak kena faham maksud betul-betul kebebasan asasi menurut perlembagaan negara kita. Okey, menurut perlembagaan persekutuan. Sebab disebut kat sini kebebasan asasi dalam perlembagaan persekutuan negara kita tidak bersifat mutlak. Maksudnya ada sekatan. Macam contoh perhimpunan beramai-ramai. Okey, memang perlembagaan persekutuan membenarkan perhimpunan manusia untuk menyatakan sesuatu tidak puas hati kepada pihak-pihak tertentu lah. Demonstrasi macam itulah kan, contoh demonstrasi. Tetapi ada syarat-syarat dia. Maksudnya berhimpun secara aman, tidak melakukan kegiatan vandalisme, okey, tidak melakukan sebarang kerosakan kepada kemudahan-kemudahan awam. Maksudnya macam itulah. Okey, maksudnya tidak bersifat mutlak. Dia bagi kebebasan tetapi ada hadnya, ada sekatannya. Itu maksud tidak bersifat mutlak. Kalau rakyat ni diberi kebebasan bersifat mutlak, saya rasa negara kita akan huru-hara. Nanti awak pergi rompak bank, contoh pergi rompak bank, awak kata ini hak saya, hak kebebasan asasi saya. Saya boleh mendapatkan sesuka hati wang yang saya suka dengan apa cara sekalipun. Saya rasa cara ini lebih mudah. Inilah kebebasan saya. Okay, dia faham kebebasan dia macam tu. Okay. So seterusnya, tertakluk pada sekatan yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat Parlimen. Sekatan itu bertujuan untuk apa?
Sekatan itu bertujuan untuk memastikan ketenteraman dan kesejahteraan orang awam. Alright. So, kebebasan asasi kat sini ada 4 pecahan, iaitu kebebasan diri, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Ini disekalikan kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan, dan kebebasan dalam berpendidikan. Boleh je awak nak guna ayat sama kebebasan hak pendidikan. Okey. So untuk kebebasan diri, huraian dia apa? Maksudnya ialah kebebasan diri ni tak ada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Okay, faham tak ayat ni? Tak ada seorang pun boleh diambil nyawanya. Maksudnya nyawa korang, nyawa awak semua sebagai rakyat Malaysia tak boleh diambil. Tak boleh diambil nyawa awak tu mesti itu merupakan hak awak. Tak boleh orang bunuh awak, tak boleh. Saya pun orang tak boleh bunuh saya. Itu hak saya. Awak tak ada hak nak membunuh sesiapa. Mereka masing-masing apa orang kata memiliki nyawa yang perlu mereka pertahankanlah, itu hak diorang. Tetapi kat sini dia sebut kecuali mengikut undang-undang. Boleh faham tak maksud mengikut undang-undang ni? Maksudnya seseorang warga negara Malaysia, nyawanya boleh diambil nyawa diorang boleh diambil mengikut undang-undang. Seperti undang-undang yang ditentukan oleh mahkamah. Macam contohnya hakim mahkamah menjatuhkan hukuman mati mandatori kepada pesalah kerana didapati melakukan kesalahan seperti membunuh kan. So mahkamah jatuhkan hukuman bunuh, itulah yang dimaksudkan nyawa dia boleh diambil ketika itu. Tapi kalau suka-suka hati awak ambil nyawa orang tiba-tiba, tak boleh lah. Contohlah depan mata awak berlaku kes ragut. Contoh kan, saya kadang-kadang tengok YouTube tau. Dia orang pukul peragut tu kan. Orang awam lah dapat tangkap peragut tu dipukul. Tak kisahlah pukul tu. Tapi jangan sampai mati Kalau sampai mati, awak ada kat situ, awak boleh di-charge untuk didapati membunuh. Tak boleh walaupun awak kata dia jahat. Dia ni orang jahat, perlu layak mati. Awak siapa nak ambil nyawa orang? Awak siapa untuk ambil nyawa orang? Itu bukan kerja awak. Okey? Ianya ditentukan oleh undang-undang. Okey? So, seterusnya kebebasan beragama. Okey? Kebebasan asasi yang kedua ialah setiap rakyat Malaysia ini, setiap warga negara Malaysia mempunyai kebebasan beragama. Okey? Di sini disebut dalam perlembagaan negara kita, Islam merupakan agama persekutuan. Namun, penganut agama lain bebas mengamalkan agama mereka masing-masing. Okey, dia tak ada orang kata sebarang halangan untuk mengamalkan agama masing-masing. Tetapi adalah beberapa syarat lah. Macam contoh, orang Islam kan nak bersembahyang kat masjid kan. Tiba-tiba dia masuk kuil lain, orang kata temple lain, disembahyang dengan cara dia. Tak boleh lah, awak tak hormat kan tempat orang lain. Sama juga macam penganut agama lain, tiba-tiba masuk masjid sembah berhala. Tak boleh lah. Itu benda-benda yang sekatan lah. Tetapi untuk kepercayaan masing-masing, awak bebas untuk melakukan ikut kepercayaan masing-masing lah dengan cara masing-masing. Okey. Seterusnya, yang ketiga, kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Okey, huraian dia apa? Iaitu setiap warga negara mempunyai hak terhadap kebebasan bersuara. Dalam negara kita, dalam negara demokrasi ini, kita semua ada kebebasan bersuara. Okey, kita ada kebebasan untuk wujudkan persatuan. Kita ada kebebasan untuk berhimpun tetapi secara aman. Jangan awak berhimpun ramai-ramai, lepas tu awak buat keganasan pula. Awak berhimpun, kumpul ramai-ramai, awak pergi kedai-kedai, pecahkan kedai tu, awak ambil barang kedai tu. Tak boleh lah, macam dulu Amerika kan. Amerika tu tak boleh, teruk lah bagi saya lah. Kan masa tu dia orang menentang Donald Trump kan. Kaum kulit hitam kan, buat demonstrasi. Tak ada masalah buat demonstrasi tu. Tapi yang diorang bermasalah tu, diorang pecahkan kedai-kedai berjenama mahal macam LV. Kedai LV kena pecah. Dia orang pakai curi beg LV tu. Lepas tu barang Sony, apa benda, kalau Sony tu PlayStation ke TV ke apa, dia curi Nah itu dah bukan
Demokrasi lah. Itu rusuhan bukan demonstrasi tu. Okey. So seterusnya tapi awak kena tahu dalam kita mempunyai kebebasan bersuara ni, kebebasan bersuara kita tidak bersifat mutlak. Dia ada sekatan. Kita ada kebebasan bersuara tetapi ada beberapa perkara tak boleh bebas lah. Kena kawal Kalau diberikan kebebasan bersuara sebebas-bebasnya pun boleh berlaku huru-hara kan, nanti awak tak menjaga sensitiviti orang lain. Macam Perancis, dia kebebasan bersuara dia lebih luas berbanding negara kita. Macam Perancis, dia boleh hina agama orang lain, dia boleh kalau negara Perancis. Tapi negara kita tak boleh awak hina benda-benda sensitif lah, tak boleh. Sebenarnya kebebasan bersuara ni baik, baik, memang ada kebaikan dan ada keburukan juga kalau awak kata bertindak sewenang-wenangnya lah, yang bersifat menghina sensitiviti orang lain, tak boleh lah. So seterusnya, kebebasan bersuara termasuklah kebebasan media cetak. Media cetak ini maksudnya akhbar, majalah, risalah yang dikawal oleh Akta Hasutan 1948 serta Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Just terbalikkan saja. Okey, ni. Kebebasan bersuara kita semuanya di bawah Akta Hasutan 48. Kalau untuk media cetak di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Macam contoh saya bagi contoh, kalau misal kata menyentuh isu sensitif kaum lain ataupun agama lain, mereka akan didakwa di bawah Akta Hasutan 1948. Macam ada yang dululah kes siapa saya dah lupa Alvin Tan apa nama dia kan. Dia hina Al-Quran contoh kan. So dia hina Al-Quran, adalah dia buat macam mana saya tak nak sebutlah details dia. So orang awam marah, rakyat Malaysia marah. Jadi dia pun lari lah. Dia keluar negara sampai pergi Amerika. Okey, sampai sekarang dia tak balik. Kerajaan Malaysia kata minta dia datang lah untuk dibicarakan sebab dia sentuh isu sensitif kan di bawah Akta Sultan ni. Tetapi dia tak balik-balik lah. Dia memang kat Amerika lah. Kalau dia balik Malaysia memang confirm kena tangkap lah So benda-benda isu sensitif memang awak tak boleh bicara kat mana-mana lah. Kat media sosial ke, kat akhbar ke, mana-mana tak boleh. Okey. Seterusnya hak berpendidikan. Okey, hak berpendidikan. Okey. Kita semua ada hak pendidikan. Tak kisahlah apa kaum sekalipun, apa agama sekalipun, kat tempat lahir sekalipun, awak semua mempunyai hak berpendidikan. Yang sekarang yang korang sedang lakukan ni hak berpendidikan korang lah. Korang belajar sejarah, korang belajar sains, belajar BM kan. Okey. Matematik, itu hak korang. Tak ada sesiapa pun boleh menghalang korang untuk mencari ilmu pengetahuan. Tak ada sesiapa pun yang boleh halang. Okey. Okey, setiap warga negara, tak kira berlainan agama, kaum ataupun tempat lahir, mempunyai hak pendidikan tanpa sebarang diskriminasi. Boleh faham tak maksud tanpa sebarang diskriminasi? Yang terbaru ni ada isu kat sekolah menengah, sekolah menengah Batu Pahat. Saya tak ingatlah nama sekolah tu apa, sekolah menengah ke sekolah rendah. Dia kata masa tu dia nak membahagikan murid kepada dia buat persatuan kokoh macam tu lah, persatuan kokoh. Tak silap saya sukan. Okey, sukan. Untuk sukan bola sepak untuk kaum Melayu saja. Untuk murid-murid Melayu saja boleh menjadi ahli persatuan bola sepak. Lepas tu untuk persatuan sukan bola sepak untuk persatuan sukan bola keranjang untuk kaum Cina sahaja. Kalau awak tentukan perkara sebegitu, itu bermaksud awak telah mendiskriminasikan. Maksudnya awak halang orang Melayu nak menyertai sukan bola keranjang. Boleh faham tak? Lepas tu mungkin awak nak juga bermaksud awak sedang menghalang orang Cina nak
masuk ataupun bermain sukan bola sepak. Itu maksudnya diskriminasi. Maksud tanpa sebarang diskriminasi, korang boleh. Maksudnya orang Melayu Cina India, contoh kalau orang Melayu Cina India, contohlah orang Melayu tu dia nak ambil subjek bahasa Cina. Tak boleh dihalang. Sebenarnya tidak boleh dihalang. Kalau dia nak ambil SPM bahasa Cina, silakan, boleh je. Orang Melayu nak ambil bahasa Cina. Bahkan orang bukan Islam nak ambil pendidikan Islam dalam SPM pun boleh. Tak ada sebarang diskriminasi. Kalau zaman-zaman sebaya saya dulu ramai orang bukan Melayu ambil pendidikan Islam untuk SPM. Bahkan dapat A lagi. Dapat A pun. Orang yang Islam ni tak dapat A pun dalam subjek pendidikan Islam. Itu hak mereka untuk nak belajar apa sahaja perkara. Okey, macam saya contoh kalau nak belajar bahasa Tamil, nak ambil subjek bahasa Tamil, kesusahan Tamil dalam SPM, tak ada masalah, tak ada siapa pun boleh halang. Janganlah tiba-tiba ada satu cikgu, kamu tak boleh, kamu murid Melayu, kamu tak boleh ambil subjek Tamil. Tak boleh, dia tak boleh ada sebarang diskriminasi. Faham tak maksud diskriminasi? Boleh faham Harap boleh faham. Okey, so seterusnya, tahukah anda, ini simbol Suhakam. Apa itu Suhakam? Suhakam ialah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Okey, yang merupakan hak asasi kebangsaan. Okey. So apa tujuan Suhakam ini diperkenalkan? Iaitu tujuannya berperanan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi semua orang di Malaysia. Ini peranan Suhakam. Suhakam ingatlah hak asasi. Okey. Pengasingan. Yang ni topik ni dah detail sikit dah masuk topik ni. Okey, ada soalan tak nak tanya? Yang setakat orang kata amalan demokrasi yang ada 3 perkara tersebut. Perkara, ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Tak ada Kalau tak faham, silakan tanyalah cikgu awak, cikgu sains buat ni tak? Buat Google Meet tak? Awak ada tanya tak? Kalau tak ada tanya, kalau terlajak, mungkin terlajak lah kalau saya nak terangkan topik seterusnya ni. Okay, so setakat ni kita tamat untuk tajuk amalan demokrasi. Okay, tamat untuk tajuk amalan demokrasi. Nanti kita akan masuk kepada topik berikutnya iaitu amalan pengasingan kuasa dalam pemerintahan ataupun pentadbiran. Dia ada 3 tu nanti Badan Perundangan, Badan Eksekutif, Badan Kehakiman. Okay.